Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita sambung dengan tadi tu, dengan yang kita belajar sebelum ni. Okey. Pertama sekali saya nak ulang balik yang nombor 7 ni, saya takut ada yang tak faham. Okey, yang pertama mazhab Sibawai dan Jumhur dia kata apa? Okey, asalnya kaedah hal ni dia kena dalam bentuk al-wasfu. Okey, dia kena dalam bentuk al-wasfu. Contohnya macam ismul fa'il, ismul maf'ul, sifatul musyabbahah, itu contoh al-wasfu lah tu. Jadi masdar bukan wasfun. Okey, jadi tapi kalau mazhab Sibawai dan Jumhur, dia terima masdar sebagai hal, walaupun kaedah asalnya hal perlu dalam keadaan wasfun. Tapi kalau mazhab Sibawai dan Jumhur ulama nahwu, dia terima hal ni datang dalam bentuk masdar bukan wasfun. Dan kita i'rab dia, contohnya Zaidun tala'a baghtatan. Baghtatan tu di'irabkan sebagai hal. Al-halu mansubun. Di'irabkan sebagai hal yang hal mansub. Okey. Dan kita takwilkan baghtah tu dengan baghitan. Itu lafaz kita takwilkan dia dengan makna yang apa orang cakap, makna sifat. Okey, baghitan tu kan sifat kan. Okey, kita takwilkan dia dengan makna baghitan. Okey, kalau Al-Afkhash dan Al-Mubarrid kata, dia kata baghtah ni bukan apa orang cakap, bukan hal. Dia kata bukan hal sebab datang dalam keadaan masdar. Tapi dia kata baghtah ni adalah maf'ul mutlak. Al-Kufiyun pun kata maf'ul mutlak. Tapi ada beza antara Al-Afkhash dan Al-Mubarrid. Dia ada beza antara Al-Afkhash, Mubarrid dengan Al-Kufiyun. Okey. Kalau Al-Afkhash, Al-Mubarrid kata maf'ul mutlak, tapi amil dia dibuang. Amil ni apa? Amil ni yang dia memberi kesan mansub kepada kepada maf'ul mutlak. Itu amil lah. Dia yang memberi kesan. Ma'mul ni ma'mul yang menerima kesan. Ma'mul mana? Ma'mul baghtah tu. Okey, baghtah tu adalah maf'ul mutlak kan? Dia adalah ma'mul. Okey, yang memberi kesannya siapa? Amilnya mana? Amil dia adalah ya berutu. Dia memberi kesan kepada baghtah. Kalau tak ada dia, baghtah tu takkan jadi maf'ul mutlak, takkan jadi mansub. Okey. Jadi dia punya amil dia itu ya berutu dibuang. Kalau Al-Kufiyun, dia kata amil dia adalah tola'a, tapi tola'a tu ditakwilkan sebagai ya berutu. Okey, ingat kan tajuk maf'ul mutlak lagi kan? Macam mana? Kalau tak ingat, tengok balik tajuk maf'ul mutlak. Okey, macam tu je. Kemudian kita belajar yang dulu, hal ni kena dalam keadaan kita pegang pada ulama jumhur lah. Tapi hafal semua, tapi kita pegang pada ulama jumhur lah. Ulama jumhur kata hal kena datang dalam keadaan makrifah. Hal kena datang dalam keadaan nakirah. Ulama nahwu kata hal kena datang dalam keadaan nakirah. Kemudian hal kena dalam bentuk al-wasfu kan. Okey. Sekarang kita nak belajar sahibul hal pula. Okey, mal aslu fi sahibil hal, at-ta'rif atau at-tankir. Apakah asal kepada sahibul hal? Ta'rif ke, makrifah ke, nakirah? Haqqu sahibil hal an yakuna ma'rifatan. Okey. Pada asalnya sahibul hal adalah makrifah. Okey, nahwu jaa Zaidun musri'ain. Seperti kalimah Zaid dalam ayat tu. Tengok jaa Zaidun musri'ain. Okey, cuba tengok Zaid ni. Okey, Zaid ni adalah sahibul hal. Okey, Zaid telah datang dalam keadaan cepat. Jadi Zaid ni dalam bentuk makrifah kan. Okey, tetapi kadang-kadang sahibul hal datang dalam keadaan nakirah. Wa qad ya'ti sahibul hal nakirah inda wujudi musawwirin. Okey, kadang-kadang sahibul hal datang dalam keadaan nakirah apabila wujudnya justifikasi yang membolehkannya. Okey. Kalau ada yang tak tahu sahibul hal tu apa? Sahibul hal ialah kalimah yang dijelaskan kepadanya oleh hal. Okey, hal menerangkan sahibul hal. Sahibul hal diterangkan keadaannya oleh hal.
Okay, itu maksud sahibul hal. Sahibul hal adalah kalimah yang dijelaskan ataupun diterangkan keadaannya oleh hal. Jadi ja'a Zaidun musri'an. Mana sahibul hal? Sahibul hal tu adalah Zaidun. Mana hal? Hal adalah musri'an. Jadi kita belajar al-hal, kita ikut pendapat ulama jumhur ulama nahwu lah. Sahibul hal kena datang dalam keadaan nakirah. Jadi sahibul hal kena datang dalam keadaan nakirah. Okay, kalau sahibul hal pula, sahibul hal kena datang dalam keadaan makrifah. Tapi sahibul hal kadang-kadang boleh datang juga dalam keadaan nakirah apabila ada justifikasi. Okay, kemudian nombor 9 tu, ma musawwirat tankiri sahibul hal. Apakah justifikasi yang membolehkan kita menakirahkan sahibul hal? Okey. Apabila yang pertama tu tataqaddamal hal ala sahibiha an-nakirah. Apabila hal didahulukan sebelum sahibul hal yang nakirah. Nahwu fiha qa'iman rajulun. Okey, mana hal? Hal adalah qa'iman. Mana sahibul hal? Sahibul hal adalah rajulun. Jadi hal didahulukan. Hal didahulukan sebelum sahibul hal. Jadi apabila hal duduk sebelum sahibul hal yang nakirah, maka bolehlah sahibul hal tu datang dalam keadaan nakirah. Nampak tak? Rajulun tu datang dalam keadaan nakirah. Bolehlah. Kemudian yang kedua, yukhassisu sahibul hal an-nakirah biwasfin aw biidafah. Yukhassisu sahibul hal an-nakirah biwasfin aw biidafah. Sahibul hal yang nakirah dikhususkan dengan sifat atau idafah. Sahibul hal yang nakirah dikhususkan dengan sifat atau idafah. Contohnya ja'ani talibun mujtahidun sa'ilan. Okey. Mana hal? Hal adalah sa'ilan. Okey. Mana sahibul hal? Sahibul hal adalah talibun. Jadi kenapa sahibul hal ni boleh datang dalam keadaan nakirah? Apa justifikasi yang membolehkan dia datang dalam keadaan nakirah? Sebabnya dia dikhususkan dengan sifat. Mana sifat? Mujtahidun. Jadi bila dia dikhususkan dengan sifat, maka sahibul hal bolehlah datang dalam keadaan nakirah. Talibun tu bolehlah datang dalam keadaan nakirah. Ja'ani talibun mujtahidun sa'ilan. Okay, kita tengok contoh sahibul hal yang dikhususkan dengan idafah pula. Contohnya ja'ani talibu ilmin sa'ilan. Okay, mana hal? Hal adalah sa'ilan. Mana sahibul hal? Sahibul hal adalah talibu. Talibu ilmi ni dia adalah apa nak cakap, talibu ilmi ni boleh berada dalam keadaan nakirah. Sebabnya dia dikhususkan dengan idafah, dia bersandar kan, talibu ilmin. Penuntut ilmu. Jadi apabila dikhususkan, apabila sahibul hal yang nakirah apabila sahibul hal dikhususkan dengan sifat ataupun idafah, maka sifat yang dimaksudkan kat sini na'tun lah. Dikhususkan dengan sifat ataupun na'tun, talibun mujtahidun tadi, ataupun biidafah talibun ilmin. Maka sahibul hal tu bolehlah datang dalam keadaan nakirah. Kita bolehlah sebut talibun. Macam tu. Sepatutnya at-talibu kan, sebabnya sahibul hal kena dalam keadaan makrifah. Tapi dalam keadaan ni kita boleh sebut dia sebagai nakirah sebab dia apa orang cakap, dia dikhususkan dengan sifat dan juga idafah. Kemudian yang seterusnya, justifikasi yang ketiga adalah yaqa'u sahibul hal an-nakirah ba'da nafyin aw shibhihi kan nahi wal istifham. Sahibul hal yang nakirah terletak setelah huruf nafi atau seumpamanya seperti huruf nahi dan huruf istifham. Sahibul hal yang nakirah terletak setelah huruf nafi ataupun seumpamanya seperti huruf nahi dan huruf istifham. Itu justifikasi yang ketiga yang membolehkan sahibul hal datang dalam keadaan nakirah. Saya tak nak ada yang confuse tau. Kalau hal datang kaedahnya kena datang dalam keadaan nakirah. Kalau sahibul hal kena datang dalam keadaan makrifah.
Tapi sahibul hal boleh datang dalam keadaan nakirah apabila ada sebab dia. Sebab yang pertama tadi kita belajar kalau hal tu duduk sebelum sahibul hal. Sebab yang kedua kita belajar kalau sahibul hal tu dikhususkan dengan sifat ataupun idhafah. Dan sebab yang ketiga adalah apabila sahibul hal yang nakirah ni duduk setelah nafi ataupun yang seumpama dengan nafi seperti huruf nahi dan istifham. Contohnya ma ja'ani ahadun sa'ilain. Jadi ini ma ni huruf contoh nafi lah. Okey. Tidak datang kepadaku, tidak datang seorang pun orang yang bertanya kepadaku. Jadi hal kat sini mana hal ni salah. Tidak datang seorang pun kepadaku dalam keadaan bertanya. Okey. Jadi hal ni mana hal ni adalah sa'ilan. Okey, sa'ilan tu hal. Jadi mana sahibul hal? Okey, sahibul hal tu adalah ahadun. Okey. Jadi kenapa kita tak panggil al-ahad? Boleh ke kita panggil ahadun? Ahadun dalam bentuk nakirah. Sahibul hal kena dalam bentuk ma'rifah. Boleh sebab ada justifikasi dia. Justifikasi dia apa? Justifikasi dia ada huruf nafi kat depan. Huruf ma tu huruf nafi. Jadi boleh ahadun tu dalam keadaan nakirah. Kemudian yang kedua adalah la yadkhulu ahadun al-fasla. Salah. La yadkhul ahadun al-fasla mutaakhiran. Okey. Jangan seseorang pun pelik je ayat ni sekejap ya. Betul lah. Jangan seseorang pun masuk ke dalam kelas lambat. Jadi mana hal? Jangan seseorang pun yang masuk dalam kelas ni lambat. Jadi la kat situ la nahiyah. La nahi lah. Mana hal? Hal adalah mutaakhiran. Jangan seseorang pun masuk kelas dalam keadaan lambat. Jadi hal tu adalah mutaakhiran. Mana sahibul hal? Sahibul hal tu adalah ahadun. Okey, boleh ke ahadun tu dalam keadaan nakirah? Boleh sebab dia didahului oleh huruf nahi. Okey, kemudian seterusnya wa nahwu hal dakhala ahadun al-fasla mutaakhiran. Okey, hal pula contoh bagi istifham lah. Okey, mana hal adalah mutaakhiran? Mana sahibul hal? Sahibul hal adalah ahadun. Okey, boleh ke ahadun tu dalam keadaan nakirah? Boleh. Sebab kenapa? Sebab dia ada dia ada huruf hal kat depan. Dia ada huruf istifham dekat depan. Jadi itu justifikasi yang membolehkan dia berada dalam keadaan nakirah. Kalau tak, kita kena letakkan dia dalam keadaan makrifah. Okey, kemudian yang terakhir, hal yasihhu maji'ul hal min sahibiha an-nakirah fi qawlihi wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Wa hal yasihhu maji'ul hal min sahibiha an-nakirah bila musawwigh minal musawwighatil mazkurah. Ada dua soalan kat sini. Dia kata sah ke hal datang daripada sahibul hal yang nakirah dalam ayat Quran tu? Okey, saya tak berani nak terjemah. Nanti tengok dekat dalam ni lah terjemahan dia. Okey, laha kitabun. Dia kata apa kat sini? Kita tengok yang soalan pertama dulu. Sah ke hal datang dalam keadaan sahibul hal yang nakirah? Contohnya qaryah tu adalah sahibul hal yang nakirah. Okey, cuba tengok penerangan kotak hijau tu. Dia kata apa? Laha kitabun jumlah fi mawdi'il hal min sahibihan nakirah qaryatin. Dia kata laha kitabun adalah ayat yang berada di tempat hal yang terbentuk daripada sahibul hal yang nakirah, iaitu qaryah. Laha kitab adalah hal, qaryah adalah sahibul hal. Okey, wasahha maji'ul hal min sahibihan nakirah litaqaddumin nafi 'alaiha. Dan sah keadaan hal yang datang dari sahibul hal yang nakirah kerana huruf nafi terletak sebelum sahibul hal. Jadi ini kita belajar dah tadi. Antara ini justifikasi yang ketiga, sebab ada huruf justifikasi yang ketiga,
yaqa'u sahibul hal an-nakirah ba'da nafyin aw shibhihi kan-nahyi wal istifham. Jadi disebabkan benda ni sahibul hal boleh datang dalam keadaan nakirah. Okey, jadi kita balik semula. Okey, litaqaddumin nafi 'alaiha. Okey, boleh datang dalam keadaan sahibul hal yang nakirah kerana dia didahului dengan huruf nafi. Okey. Mana huruf nafi dia? Wa ma. Ma tu huruf nafi. Okey. Wala yasihhu kaunul jumlah sifah liqaryah lianna wujudal waw wa illa mani'ain min dhalik. Tidak sah pula menjadikan ayat laha kitab sebagai sifat kepada qaryah kerana kewujudan wa dan illa yang menegahnya daripada menjadi sifat. Nampak tak illa dengan wa kat situ? Kalau dia nak jadi sifat boleh, tapi tak boleh ada illa dengan wa. Jadi bila ada illa dengan wa tu, dia menegah qaryah ni daripada dia menegah laha kitab tu jadi sifat kepada qaryah. Okay, kemudian cuba tengok soalan seterusnya. Wa hal yasihhu maji'ul hal min sahibiha an-nakirah bila musawwighin minal musawwighatil madhkurah. Adakah sah kalau kita datangkan hal ni daripada sahibul hal yang nakirah? Kalau sahibul hal ni adalah nakirah bila musawwigh, tanpa justifikasi daripada justifikasi yang kita dah sebut ke atas tu. 3 justifikasi ke atas tu. Okey, sah ke kita jadikan hal ni, kita jadikan sahibul hal ni sebagai nakirah? Tapi dalam ayat tu tak ada pun justifikasi yang kita belajar dari sebelum ni. Dia kata, qalla maji'ul hal, tengok kotak oranye tu, qalla maji'ul hal min sahibiha, qalla maji'ul hal min sahibihan nakirah bila musawwighin minal musawwighatil madhkurah. Dia kata sedikit sahaja, qalla, sedikit sahaja, maji'ul hal min sahibihan nakirah bila musawwigh, sedikit sahaja hal yang datang dari sahibul hal yang nakirah tanpa justifikasi yang disebut di atas. Seperti contoh, okay, ni contoh sikit tu lah. Seperti contoh, ajaza Sibawai membolehkan ayat fiha rajulun qa'iman. Okay, cuba tengok contoh kat situ. Rajulun adalah sahibul hal kan, qa'iman adalah hal. Jadi rajulun kat sini dia dalam bentuk nakirah. Benda ni dibolehkan oleh Sibawai, tapi sedikit sekali yang berlaku begini. Benda ni dalam bentuk nakirah, tapi tak ada pun diikut justifikasi yang kita belajar. Sepatutnya kalau dalam nakirah, dia kena, yang pertama sekali, dia kena hal kena duduk sebelum sahibul hal. Jadi yang ni dalam contoh ni sahibul hal sebelum hal. Okay, kemudian yang kedua, justifikasi yang kedua, kalau bukan hal tu mendahului sahibul hal, justifikasi yang kedua, sahibul hal tu dikhususkan. Sekejap. Saya salah baca baris tadi. Yukhas tadi kan saya baca yukhassis kan, saya salah baca. Yukhassasu. Okey, dikhususkan sahibul hal nakirah. Okey, bukan yukhassisu. Yukhassasu sahibul hal an-nakirah biwasfin atau biidhafah. Okey, ini yang kedua. Okey. Apabila sahibul hal tu dikhususkan dengan sifat ataupun dengan na'at ataupun dengan idhafah, maka bolehlah sahibul hal tu berada dalam keadaan nakirah. Dan yang ketiga adalah sahibul hal boleh dalam keadaan nakirah apabila diduduk setelah nafi ataupun nahi ataupun istifham. Jadi dalam ayat ni fiha rajulun qa'iman tak ada pun sebut justifikasi tu. Tapi sikit je yang berlaku macam ni, tapi ini dibolehkan oleh Sibawai.